Contohnya zaman sekarang banyak perempuan yang keluar kerja, lelaki yang uruskan anak-anak dekat rumah. Tak salah. Bukanlah kata menanggung, membantu, mengurangkan beban suami. Tapi suami tu janganlah pula ambil kesempatan bila isteri dah bagi banyak kemudahan dan segala-galanya lah. Satu sen dia tak pernah keluar. Hidup dia dekat rumah masa tu, makan, tidur, main game, dah macam bela biawak hidup. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Jumaat yang cukup mulia, cukup ceria. Saya Ayu Sugi dan Fatin Hamimah Yusof. Saya tak ada Ayu. Kembali bersama anda. Awak sangat Ayu. Setiap hari Ayu. Saya kalau hari Jumaat je saya jadi Ayu. Okey, kami harapkan juga anda di rumah yang sedang menonton kami di Wanita Hari ini baik-baik sahaja. Kena terus teman saya dan juga Sugi kerana banyak perkongsian yang akan kami bawakan kepada anda hari ini. Pastinya hari Jumaat, hikayat perkahwinan. Kejap lagi kita akan kongsikan topik kita, Sugi. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan juga. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum lagi jelas. Kita berikan penekanan sekali lagi berkenaan dengan pilihan raya. Betul. Pastinya ramai dalam kalangan anda tertanya-tanya, bilakah tarikh? Kita semua boleh keluar mengundi, dan semalam telah diumumkan yang PRU ke-15 dan hari kita semua boleh keluar mengundi adalah pada 19 hari bulan November. Betul. 19 itu adalah hari pengundian. Begitu juga dengan hari penamaan calon pada 5 November dan juga hari mengundi awal pada 15 November 2022. Jadi bersediakah anda? Sebelum itu kita nak bagi tahu jugalah berkenaan dengan daftar pemilih pilihan raya PRU 15 dan juga PRK Don Bugaya. Jadi mulai 31 Oktober ini anda bolehlah semak maklumat pengundian anda, di mana anda akan ketahui di manakah pusat mengundi, saluran mengundi dan juga nombor bilangan anda. Dan mungkin kan Fatin ada dalam kalangan mereka ini kali pertama mereka akan keluar mengundi, dan kalau anda boleh mengundi dan belum lagi mendaftar, tolonglah daftarkan diri anda. Betul. Ini tanggungjawab kita bersama untuk kita ada keharmonian kehidupan selepas ini, insya-Allah. Dan mungkin kita boleh kongsikan juga antara jumlah pengundi keseluruhannya adalah 21,173,638. Ramai ini. Kalau kita bersatu lakukan tanggungjawab kita, insya-Allah semuanya dipermudahkan. Betul. Okey, baik. Ini berkaitan dengan PRU ke-15. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan kami juga ingin berkongsi bersama dengan anda satu kisah inspirasi. Tapi sebelum tu saya nak berkongsi jugalah. Dulu masa saya di college, Fatin, ada satu kempen di mana organ donation campaign berjalan. Ramai dalam kalangan pelajar-pelajar college telah mengisi borang untuk membuat menjadi salah seorang penderma. Dan ini adalah kisah berkaitan dengan organ yang didermakan kepada salah seorang wanita yang bernama Marina. Menurut Marina, saya terhutang budi dengan pengorbanan individu itu, yang mana kerana buah pinggangnya menjadi penyelamat dan juga menyambung hayat beliau. Dan dia doakanlah juga siapa sahaja yang tidak kira bangsa ataupun agama, moga Allah SWT membalas segala kebaikan Marina juga, yang mana bebas daripada penyakit beliau, dan beliau selalulah orang kata memberikan inspirasi dan juga kata-kata melalui media sosial beliau. Betul. Dan kalau anda sendiri tengah memikirkan sama ada anda ingin menjadi salah seorang penderma organ, mungkin anda boleh menjadikan kisah inspirasi ini untuk mendorong anda menjadi seorang penderma, dan anda tidak tahu siapa yang boleh mendapat orang kata kehidupan daripada apa yang anda dermakan, organ-organ yang anda dermakan itu. Hikmah di sebalik orang kata kebaikan yang kita berikan tu. Baik, kita dah bercakap mengenai kebaikan ini. Hari ini kita nak bercakap mengenai hikayat perkahwinan. Pastinya hikayat perkahwinan kami nak bawakan anda inspirasi dan juga bagaimana tips-tips. Mungkin dalam kalangan kita ada permasalahan yang tak tahu macam mana nak cari jalan keluar. Tapi sebelum kami teruskan berkenaan dengan topik kita hari ini, apa kata kita saksikan TikTok ini dulu. Silakan. Pesanan buat wanita. Kasih sayang semata tidak cukup sekiranya suami bagaikan biawak hidup. Belanja rumah anda tanggung, kehidupan anak anda tanggung. Makan pakai anda tanggung. Malah sewa rumah juga anda tanggung.
Apatah lagi sekiranya suami pula minta duit daripada anda dan anda juga tanggung. Hati-hati agar anda tidak terperangkap dengan delusi cinta, rasa kasih sayang tapi tanpa tanggungjawab. Boleh ya? Suami surah rumah tangga adalah suami yang duduk di rumah jaga anak, sementara isterinya yang bekerja mencari nafkah keluarga. Okey, apabila berlakunya kematian kepada isterinya, maka suami ni dia tidak boleh menuntut harta sepencarian daripada harta isterinya. Ini berbeza dengan suri rumah tangga. Ini sebabnya tanggungjawab menjaga anak itu adalah tanggungjawab seorang suami. Okey, jelas perbezaannya? Baik, daripada video-video TikTok dan juga mungkin di awal tadi teaser yang kami kongsikan, anda sudah pun mungkin sudah pun tahu apakah topik pada hari ini, iaitu kalau isteri menanggung suami ataupun biasanya kita panggil biawak hidup lah kan. Bagi saya, Fatin, saya rasa lah kan, biasanya secara lumrah hidupnya ataupun norma hidup kita kaitkan yang lelaki ni harus menjadi ketua keluarga yang menanggung keluarga, tetapi mungkin dalam beberapa situasi tidak mengapa sekiranya si isteri harus menanggung keluarga. Tetapi apa yang menjadi masalah adalah apabila isteri dah menanggung tapi suami tidak membantu pula. Lepas tu mungkin suami menambahkan bebanan, ada hutang keliling pinggang. Itu yang kita tak nak kan. Dan itu juga yang akan kami bincangkan hari ini. Sabar ya puan-puan di rumah, yang mana kita tahu ada dalam kalangan ibu-ibu, isteri-isteri wanita khususnya yang tersepit dalam keadaan menanggung suami ataupun biawak hidup ini. Bagaimana untuk mereka lepaskan diri? Kadang-kadang mereka ni keliru. Kena bantu suami, itu tanggungjawab isteri. Kalau suami itu kata kekurangan dan sebagainya. Tetapi wajar ataupun sejauh mana kasih sayang tu boleh dicurahkan? Betul. Jadi kita harus tahulah bila harus kita ambil langkah selangkah ke belakang dan tidak terus menanggung keluarga kita ataupun tidak terus menanggung suami kita. Tapi itulah yang kita nak bincangkan hari ini dan kami nak dengarkan juga pendapat anda. Jadi terus ke Facebook WHI ataupun Instagram WHI dan kongsikan pendapat anda di sana. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Yam. Yam sayang. Bila abang cakap, tengoklah muka abang. Tak baik kalau suami tengah bercakap, isteri tak tengok muka suami. Abang nak apa? Nak duit? Yang mana ada duit? Harta tok ayah kau banyak tau. Kau jangan ingat aku tak tahu yang tiap-tiap bulan kau dapat allowance. Abang ni kan, dahlah 2-3 hari abang tak balik. Asal balik je, asyik abang minta duit je tak habis-habis. Aku minta baik-baik tau. Berdosa tau kalau menjawab dengan suami. Pandai pula abang bercakap pasal dosa. Yang abang keluar 2-3 hari baru nak balik. Abang pergi mana? Abang sibuk dengan perempuan sana, perempuan sini. Bercuti, mabuk. Itu semua dosa abang tahu tak? Dan abang pun dengan kerja tak menentu. Ya abang tahu balik rumah minta duit. Abang ingatkan Yam ni apa? Cop duit ke apa bang? Dan abang jangan lupa juga tanggungjawab abang. Pernah ke abang?
Baik, itu antara sedutan drama Seindah Tujuh Warna Pelangi yang ada juga kena mengena, saya kira banyak sekali kan yang boleh buka mata kita berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini, isteri tanggung suami atau biawak hidup. Tapi taklah seindah Tujuh Warna Pelangi sekiranya ada biawak hidup dalam hidup seseorang wanita itu. Betul. Kita bersama dengan Dr. Azmawati selaku Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti. Selamat datang Doktor. Dan di sebelahnya kita bersama dengan pasangan inilah pasangan suami isteri Lan Solo dan juga Sheila Razlan. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Okey, matching. Saya dah cakap dia orang plan tudung saya abang hari ini kena match dengan baju abang. Jadi matching secara kan. kebetulan dengan doktor sekali. Betul. Okey, baik doktor. Kalau isteri tanggung suami kan, mungkin dalam era sekarang ini tak adalah benda yang baharu sangat sebab ada house husband. Jadi isteri tanggung. Mungkin ada yang artikel yang keluar di mana isteri memberikan gaji kepada suami sebagai house husband. Hari itu saya baca RM2,000 dibayar kepada suami. Tetapi apa yang menjadi permasalahan di sini adalah apabila isteri tanggung dan suami menjadi terlalu comfortable, terlalu comfort zone, selesa dengan apa yang diberikan. Jadi persoalannya, adakah salah kalau isteri nak tanggung suami? Okey, sebenarnya bila kita sebut Lan, Sheila dan juga Sugita sebut tentang nafkah. Apa itu nafkah ialah satu pembiayaan untuk kita tanggung isteri, untuk belikan baju, pakaian, makanan. Itu sebenarnya dalam konteks di Malaysia, masyarakat Malaysia kita dah biasa dah. Kebiasaan suami mesti tanggung isteri. Tetapi saya suka bila Sugita kata tadi kan bila ada house husband ini adalah satu kita kata benda yang baru. Sebenarnya dia tak ada salah, dia tidak ada betul. Kalau suami ataupun isteri itu sebenarnya kita ada komunikasi yang jelas dan isteri itu merasakan why not, boleh. Jadi saya tak rasa ada salah di situ. Tetapi apabila ada salahnya itu nanti apabila mungkin ada faktor yang menyebabkan ketidakselesaan. Baik. Okey, kalau ketidakselesaan tu seperti mana persefahaman telah pun disetuju, tetapi bila lama kelamaan mungkin salah satu ataupun pihak suami dia dah sedap dah keadaan begitu. Lama-lama isteri daripada niat nak bantu, terus dia jadi macam siapa sebenarnya patut pikul tanggungjawab tu. Okey, tak apa, kita nak tanya kepada Sheila terlebih dahulu. Kalau Sheila, kita tahu Sheila memang seorang yang kata wanita berdikari lah, selain daripada isteri menjaga Lan, ada juga perniagaan sendiri. Kalau bercakap mengenai apa yang dikongsikan doktor tadi tu kan, isteri bersetuju untuk bantu sama-sama dengan suami. Tetapi dalam masyarakat kita ni ada juga suami dah tengok macam dia ni dah stable ni. Tak apalah, kita biasa-biasa pun tak apalah, janji cukup makan pakai semua. Pendapat Sheila? Okay, kalau tanya pendapat saya rasa saya setuju je dengan doktor. Sebab itu persefahaman atas persetujuan bersama. Macam saya sendiri, Lan hari-hari duduk rumah. Sebab Lan bekerja Jumaat, Sabtu, Ahad. So Isnin sampai Jumaat itu saya ke office. So dia akan menguruskan anak. Tapi persepsi masyarakat kita, khususnya Melayu, dia akan cakap tu duduk rumah tak buat apa tu. Macam tu. Tapi sebenarnya kita tahulah kerja husband kita apa, kerja kita apa. Macam bagi saya tak kisah. Once kita memilih untuk berkahwin, kita berkongsi segala-galanya. Tapi husband pula kalau dah rasa isteri tu punya pendapatan melebihi apa yang dia ada, janganlah ambil kesempatan. Macam tu. Jangan ambil kesempatan. Saya sampai hari ni pun sabarlah. Saya sampai hari ni pun memang daripada saya melahirkan anak pertama sampai keempat, insya-Allah nanti kalau ada rezeki, Lan juga suka kau suka Lan yang bangun buat susu malam-malam. Saya tak bangun. Itu mungkin perjanjian kita suami isteri. So sama juga dengan bekerja. You kerja, I duduk rumah. I kerja, you duduk rumah. Betul. Sama je sebab kita ada pembantu rumah. Jadi kita mengharapkan mak kan. Jadi masa yang terluang tu memang kita khususkan untuk keluarga. So untuk kami berdua tak adalah istilah itu. Okey, dan apa yang penting seperti Sheila katakan, persefahaman, perjanjian antara suami dan isteri itu penting. Dan mulut masyarakat memang tak boleh tutup lah Sheila kan. Kalau buat apa pun mesti ada yang nak cakap sesuatu. Salah je. Ya, betul. Dan bagi Lan sendiri sebagai seorang artis kan, pastinya career Lan ada pada satu ketika mungkin merosot kan. Pada waktu itu Lan sendiri terpaksa meminta untuk Sheila boleh tak tolong untuk mengambil alih kan. Mungkin Lan boleh kongsikan pengalaman ataupun sewaktu fasa itu bagaimana situasinya di rumah. Ataupun macam mana pengurusan persefahaman tu dibuat? Jadi kalau nak cerita pasal pengurusan persefahaman ni, dia lebih kepada toleransi lah. Lebih kurang suami dan isteri. Tapi macam suami sendiri, macam saya selaku ketua keluarga, kalau ada sumber pendapatan saya sendiri terjejas, saya akan
usahakan dengan apa cara sekalipun untuk menjadikan sesuatu pekerjaan yang saya lakukan tu memberi satu pendapatan. Contohnya saya lebih kerap ke office untuk saya settlekan buat video konten untuk perniagaan kami bersama. So hasil-hasil kerja-kerja itu juga selain daripada royalty saya yang lain tu, saya usahakan juga apa saja yang boleh memperoleh pendapatan lah. Asalkan ianya orang cakap apa, tidaklah saya mengharapkan kepada pendapatan dia sahaja kan. Tapi kadang-kadang saya ambil juga duit dia. Tapi saya kira masa tu tak ada duit pecah kan? Lebih kurang itulah, saya ni cashless. Okey, baik, kita dah dengarkan kata Dr. Lan dan juga Sheila berkenaan dengan topik kita hari ini. Tak lengkap saya kira Sugi kalau kita tak paparkan juga antara kisah sebenar ataupun kisah yang dalam kalangan masyarakat kita, tetapi kita dah lakonkan semula untuk paparan anda. Juga saksikan. Setiap wanita pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan berkekalan hingga ke hujung usia. Namun jika perkahwinan yang dibina ibarat menanggung biawak hidup, pasti sukar buat si isteri untuk mengecapi nikmat bahagia dalam rumah tangga. Benarlah ada ungkapan yang mengatakan wanita diuji di saat lelaki tidak mempunyai apa-apa dan lelaki diuji di saat dia memiliki segala-galanya. Pernah melalui episod duka sepanjang perkahwinan yang dibina, Azlina Saad, 30 tahun, turut berkongsi cerita dan meluahkan rasa kesal tentang sikap suaminya sendiri. Saya dah berkahwin lebih kurang hampir 5 tahun dan dikurniakan dengan seorang anak. Tapi perkahwinan saya ni benar-benar diujilah selama 2 tahun ni ketika tempoh PKP. Masa tu suami saya dibuang kerja oleh syarikat lama, jadi time tu memang lama juga dia tak bekerja. Awal-awal tu masih okey, duit simpanan pun masih ada dan sayalah yang tanggung segala perbelanjaan. Memang pada mulanya saya tak kisah sebab niat saya pun memang untuk bantu suami. Lama kelamaan tu saya ada minta juga dia cari kerja atau buat apa-apa bisnes lah untuk tampung perbelanjaan kami sekeluarga sebab nak harapkan saya seorang memang tak cukup. Awalnya memang dia tak nak. Alasan dia susah nak cari kerja dan sebagainya. Padahal saya tengok dia memang tak ada usaha ke arah tu. Mungkin sebab dah terbiasa lah kan. Banyak kali jugalah bergaduh. Sampaikan semua perbelanjaan harapkan saya seorang je. Dari makan minum, bil elektrik, semua memang saya je yang bayar. 1 sen dia tak pernah keluar. Hidup dia dekat rumah masa tu, makan tidur, main game, dah macam bela biawak hidup. Sampaikan uruskan anak pun dia biarkan saya urus seorang-seorang. Tapi ada satu hari tu dia tiba-tiba cakap nak buat bisnes and memerlukan modal. Jadi saya bantu keluarkan modal. Happy sangat sebab akhirnya dia ada usaha nak bekerja. Tapi bisnes tu hanya bertahan 2 bulan je. Banyak yang rugi. Kemudian dia beralih kepada bisnes yang lain dan masih sama saya juga yang keluarkan modal. Sampaikan saya terpaksa buat personal loan sebab nak bagi dia pinjam duit. Akhirnya bisnes dia berjaya. Saya happy sangat time tu. Sebab ingatkan dapatlah kami mulakan hidup baru dan bahagia balik. Tapi rupa-rupanya tak. Bila dah ada duit, dia abaikan saya dan anak. Nafkah semua tak bagi. Dan saya dapat tahu dia ada perempuan lain. Sekarang ni saya dalam tempoh perceraian dan harap sangat saya dapat keluar dari perkahwinan yang toksik ni sebab saya pun tak nak tengok anak saya dibesarkan oleh seorang bapa yang tak bertanggungjawab. Baik, itu kisah benar yang dilakonkan semula. Tetapi ini yang kami nak membawa perhatian anda kepada. Nak tanggung suami tak salah. Tetapi kita harus juga tahu bila untuk berhenti menanggungnya. Sebab akibat daripada apa yang dilakukan individu itu tadi ataupun kisah yang dikongsikan itu tadi, suaminya akhirnya lupakan isteri. Kan? Dan perkongsian di Facebook juga ada dalam kalangan mereka, wanita di luar sana yang realitinya adalah sebegitulah Fatin ya. Membantu suami tetapi menjadi mangsa tanggungan yang berlebihan.
pilihan. Ini sebenarnya yang selalu kita dengarkan. Isteri diuji bila dalam kesusahan. Suami diuji bila dalam kesenangan. Mulalah nak cari perempuan lain dan sebagainya. Okey, kita nak bacakan juga Sugi komen-komen di Facebook kalau boleh. Ini daripada Syasha. Walaupun suami bekerja, tapi tanggungjawab semua pada isteri. Semua keperluan isteri yang kena tanggung. Kalau macam ni pula, nak panggil apa? Takkan biar awak hidup juga. Oh, ini lain situasinya, doktor. Tadi kita cakap kalau suami tak bekerja. Tetapi, sekiranya suami bekerja tetapi hanya memikirkan diri, lain-lain kelengkapan semua memang isteri yang uruskan. Bagaimana tu? Okey, itulah pentingnya kita kena faham. Bila kita berkahwin ni, kita nak hingga ke jannah, betul tak? The relationship goals tu apa sebenarnya? Dan kita dah tahu tanggungjawab memang di atas suami. Tetapi kalau kita, macam tadi Lan dan Sheila, kalau mereka ada kesefahaman, tak ada masalah. Tetapi sekiranya suami itu pula bekerja dan isteri mungkin juga bekerja tetapi mereka tak membantu, ini boleh mendatangkan, orang kata apa, konflik rumah tangga, mendatangkan tekanan. Dan ini akan menyebabkan isteri rasa terabai. Dan bila terabai, ada tekanan, isteri yang stres kena tanggung semuanya, masak dia, urus anak dia. Nanti kalau isteri dah tak jadi supermodel, macam mana? Dah ditinggalkan. So sebenarnya kita kena faham apa tanggungjawab dan peranan. Pengurusan kewangan pun penting juga. Okey, pengurusan kewangan itu yang penting. Dan Lan, lain orang lain cara menguruskan rumah tangga mereka kan. Dan bagi Lan dan Sheila sendiri, pengurusan kewangan tu adakah anda berdua suami isteri yang okey 50% daripada wife, 50% daripada Lan, ataupun ada bagaimana cara anda menguruskan kewangan itu? Ceritakan macam mana? Okey. Ada talian hayat Timbang pas soalan Kalau untuk kami, dia adalah banker. So dia adalah menguruskan A to Z. Kalau saya 10 pagi dapat gaji, 11 habis. Itu sayalah kelemahan saya. Mungkin. Jadi kena ada Lan untuk backup semua benda. Dia tidak pernah mengongkong apa yang saya nak beli. Sebab itu duit gaji saya apa semua. Tidak, tapi saya memberi amanah kepada dia untuk menguruskan, dan rasanya walaupun saya ada duit sendiri, saya ambil juga duit dia. Macam tu. Kalau handbag, siapa yang belikan? Oh, saya beli menggunakan credit sumber card. yang ada lah. Semua yang ada. Okey. Bijak. Okey. Lan kira wakil lah untuk mereka dua. Memang tak ada kalau kita kerja dalam apa orang kata kerajaan lain caranya. Mungkin suami yang dalam sektor swasta lain. Macam artis sendiri kan, pendapatan kadang-kadang tak tetap. Mulut-mulut dekat luar tu pun banyak. Untuk Lan sendiri kan, macam mana agaknya? Lan kekal macam positif dan Lan tahu apa Lan buat, tepis semua kata-kata tu. Sebab kita tahulah kadang-kadang pendapatan tu tak tetap kan? Okey, pada saya sendiri, saya bermula dengan kerjaya nyanyian saya tahun 1999. So saya dah melalui pelbagai unak duri, fasa popular, fasa jatuh, fasa duit tengah banyak, fasa yang tak ada duit langsung, fasa pergi show duit dapat RM5 je, tak dapat duit langsung pun ada berhutang lagi dengan orang. Kan? So pengalaman yang saya dapat tu saya bawa sampai sekarang. Saya lebih kepada lebih banyak menyimpan, saya membeli segala benda yang sangat perlu untuk saya dan keluarga. Dan saya kebanyakannya selain pada bidang nyanyian, saya juga usahakan perniagaan bersama dengan isteri saya sendiri. Saya ada solo bonimat, saya ada santapan solo, saya ada solo studio. So pecahan punca pendapatan tu yang menyebabkan saya kalau ada apa-apa yang mengganggu gugat pendapatan yang lain, saya ada backup yang lain. So benda-benda macam itu yang saya usahakanlah. Ada backup plan. Dan saya nak selitkan juga di sini, dan Lan dan isterinya, untungnya mereka ada persefahaman, mungkin juga sebab mengenali kedua-duanya mengenali sejak tahun 1999 di sekolah masa tu. Kawan lama. Kawan lama. Satu kelas ke? Satu kelas. Okey, cinta yang berputik di sekolah lah tu. Okey, baik, kita dah dengarkan pendapat dari mereka, Fatin, dan beberapa juga penonton WHI, tapi kita nak juga dengarkan apa pendapat orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Okey, pada I personally, tak salah sebenarnya isteri tu nak menanggung suami. As long as suami tahu batas-batasnya, apa yang wajib bagi dia, apa yang wajib dia lakukan. You know, something like macam zaman sekarang lah. Contohnya zaman sekarang Zaman sekarang banyak perempuan yang keluar kerja, lelaki yang uruskan anak-anak dekat rumah. Tak salah. As long as balance. Kita yang run rumah tangga kita sendiri.
So kita tahu di mana kekuatan kita dan di mana kekuatan suami kita. Ini masing-masing orang kata dengan keadaan ekonomi kita sekarang. So maksudnya isteri ni dia kena membantu suami untuk meneruskan apa yang kita dalam usaha mencari rezeki. Okey, contohnya sekarang saya nak bagi tahu husband saya tak bekerja. Dia membantu saya di kedai. So maksudnya saya tak bermaksud benda tu dia membantu saya, dia tak bekerja, yang saya pula menanggung dia. Kita tak boleh guna alasan tu untuk mengatakan suami kita tidak memberi, orang kata tak ada tanggungjawab, betul tak? Tapi dia membantu kita, sambil dia membantu dia pun orang kata mencari pendapat, bersama-sama mencari pendapatan untuk keluarga. Pada pendapat akak sendiri lah ya, ini pendapat akak lah, tak salah pun sebab sekarang ni dalam keadaan ekonomi sekarang ni kita memang sama-sama struggle dalam mencari rezeki. Tapi itulah bila kita dah sama-sama, kita tak salah kita bukanlah kata menanggung, membantu mengurangkan beban suami, tapi suami tu janganlah pula ambil kesempatan bila isteri dah bagi banyak kemudahan dan segala-galanya lah. Ya, ada positif dan juga ada negatifnya. Yang mana kalau kita tanggung suami tu memang niat untuk membantu, okey, suami pun kena berpada-pada untuk sama-sama bangunkan balik institusi keluarga itu. Kita nak kongsikan lagi komen-komen di Facebook, antaranya daripada Nur Farizat Ahmad. Saya pernah alami benda ni dulu, saya sangat terseksa dan juga menanggung malu dengan keadaan tersebut. Ini saya sangat suka dengan komen ini sebab apa? Ini mungkin yang berlaku dalam kalangan wanita di luar sana. Mereka terseksa, jiwa mereka tu penjara, tak tahu macam mana nak keluar. Ini suami, syurga di bawah tapak kaki suami, tapi bagaimana untuk kami keluar? Duit semua dah habis, doktor. Macam mana boleh kita bantu dari segi emosi mereka ni, doktor? Okey, sebenarnya bila kita ceritakan tentang aniaya atau tekanan, kita kena faham apa tujuan mereka begitu. Sebenarnya mereka ingin melihat mungkin sang isteri menderita. Jadi tekanan, saya ceritakan sedikit tentang tekanan, dia datang dalam mungkin cara berbeza. Tekanan emosi tadi, Fatin ada sebut tekanan emosi bila kita je keluar duit, suami pula balik main game je kan. Urus anak pun tak nak, basuh pinggan pun tak nak, minum air segelas pun tak nak cuci. Tekanan mental bila asyik dimaki hamun. So kadang-kadang kita rasa terpenjara, macam you gunakan tadi ayat perkataan tu, terpenjara sebab you rasa macam dah lah kena maki hamun, kita cakap sikit kena tengking. Fizikal, penderaan fizikal. Jadi sebenarnya kita kena lihat daripada aspek keselamatan. Apabila kita berasa macam tak selesa, saya rasa kita perlu didik diri kita. Ramai wanita di luar sana yang bila dah sayang yang lain, dia sayang, cinta itu buta. Cinta itu sangat buta. Kadang-kadang mereka dah tak nampak jalan keluar sebab cinta. Tetapi sebenarnya kita kena lihat daripada faktor keselamatan satu, dan juga hak-hak yang mereka ada. Kita sebagai isteri pun kan di luar sana kita ada hak. Jadi apa hak kita? Kita boleh sebenarnya tengok daripada undang-undang kita kan. Kalau kita berasa tertekan, kita ada cara saluran. Kita ada kaunselor. Okey, kita ada support system. So yang itu sebenarnya yang kita kena lihat. Jadi jangan rasa diri ini terpenjara, cari jalan keluar. Okey, baik. Dan itu dari sudut seorang suami yang tidak bertanggungjawab. Kalau Lan, daripada apa yang dikongsikan, nampak keharmoniannya, dan Lan seorang suami yang bertanggungjawab. Betul, Sheila? Alhamdulillah. Okey, baik. Dan Lan, sebagai seorang sahaja lelaki di sini pada hari ini, mungkin Lan boleh kongsikan, okey, kalau sebagai seorang wanita, sebab ada yang komen tadi, kata kalau nak tanggung biawak hidup, baik tak payah kahwin, maintain single sahaja. Tetapi mungkin Lan boleh kongsikan, lelaki di luar sana kan, bila isteri dah membantu, dia harus membantu juga situasi itu. Janganlah awak terlalu selesa dan tidak membantu, itu tidak akan membantu situasi kan. Jadi apa yang sepatutnya si suami itu lakukan kalau isteri dah bersetuju untuk membantu menanggungnya dan menanggung keluarga? Pada saya status perkahwinan itu pun dah membuktikan yang lelaki perlu bertanggungjawab. Menjadi ketua keluarga tersebut. Walaupun belum ada anak, walaupun baru usia perkahwinan tu sangat-sangat baru, tapi harus dipertanggungjawabkan atas dasar perkahwinan kan. Dan selebihnya pada saya, jangan ambil mudahlah. Setiap perkara yang kita lalui itu harus bersama-sama kan. Tak bolehlah okey, kita buat kerja lebih, kita rasa macam apa ni kau duduk saja, kau buat, tolonglah aku buat. Tak boleh say benda-benda yang macam begitu.
dia lebih kepada kena lebih bertoleransi juga. Maksudnya kalau isteri dah bekerja lebih, suami jangan ambil kesempatan. Kan? Jangan ambil mudah dan cuba letakkan tanggungjawab tu di atas bahu sendiri. Sebab kita sebagai seorang lelaki harus ada rasa tanggungjawab itulah. Betul lah, saya setuju. Sebab kita nak bagi tahu juga dekat penonton kan, apa yang dikatakan oleh Lan tu memang saya sangat setuju. Maksudnya ada orang kata fikirkan jugalah isteri tu penat pergi kerja balik. Kita apa yang boleh kita uruskan dekat rumah. Dan hari ini sebenarnya topik kita bawakan hari ini, kita tak orang kata menjerumus kepada semua lelaki. Ada mungkin sekumpulan wanita ataupun isteri yang meluahkan perasaan. Jadi kita bawakan kata pendekatan untuk kongsikan tips-tips dan juga bagaimana untuk kita membantu mereka. Ada juga lelaki di rumah yang mana isteri keluar bekerja, terbaiklah dia jaga anak, ambil anak sekolah on time, masak sedap untuk bini. Kita tak nafikan. Kalau Lan ada ke macam tu? Semua dia buat. Ya. Alhamdulillah. Masak je tidak? Masak je tidak. Masak kalau anak sebut dia asyik masak Maggi je. Ini kita kembali kepada suami limited edition. Okey, baik. Kita kongsikan lagi komen di Facebook ya. Fatin Ayuni berkata pernah jadi 14 tahun dulu masa suami pertama, perkahwinan bertahan 3 tahun sahaja. Dan banyak lagi komen yang mengatakan seperti yang Fatin katakanlah, ramai yang meluahkan perasaan mereka. Jadi Sheila, anda berdua bagaimana anda mendapat orang kata rhythm itu supaya kedua-duanya dapat persefahaman dan dapat meneruskan ataupun menguruskan rumah tangga itu tanpa apa-apa konflik? Gaduh juga. Okey, gaduh tu mesti ada kan? Mesti ada baru sweet kan? Kalau macam saya, kami memupukkan bahawa perkahwinan itu perlu diraikan. Bukan raikan, kau kena buat aku hari-hari macam tidak. Meraikan perkahwinan itu menghargai suami. Kalau keburukan dia itu, kita tune lah. Keburukan kita ini, dialah tune kita. Macam itu. Kalau macam saya dengan Lan, berbincang tiap-tiap malam kita ada pillow talk. Kadang-kadang pillow talk tu dia merepek je banyak. Tapi masa itulah is bonding time untuk meraikan kasih sayang kami. Meraikan apa yang kami rasa 13 tahun dulu. 13 tahun tau kahwin. 13 tahun macam perkahwinan. So kalau macam saya, pada fasa-fasa sukar, mesti ada. Even kami pernah rasa Lan tak ada duit nak beli susu anak, korek duit tabung. Kami pernah rasa fasa tu. Jadi apa yang saya buat, kita berbincang, okey hari ni pakai duit kita dulu, duit I dulu, macam mana kita nak ganti sama-sama. Rupanya daripada permasalahan itu, kami wujudkan satu tabung emergency. Macam tu. Orang nampak macam, boleh Lan tu sekali buka mulut nyanyi ribu-ribu. Seronoklah dia, bisnes dia dapat ribu-ribu, ratus ribu. Perjalanan nak menuju ke arah itu orang tak nampak. Betul. Jadi kami punya perkahwinan ni memang kami raikan penuh dengan perbincangan. Gaduh tetap gaduh, tak biasa tak gaduh, siapa nak pujuk. Kena gaduh, tapi meraikan perkahwinan melalui perbincangan itu kamilah. Lebih kepada betul, saya juga macam mendapat inspirasi dan juga lebih kepada komunikasi yang sangat-sangat jitu macam tu. Doktor, bagaimana agaknya tips untuk mereka di luar sana, untuk suami dan juga isteri? Kadang-kadang isteri ni suka pendam, suami ni tak tahu, dia diam, tak ada benda lah tu kan. Tapi isteri ni diam untuk sebenarnya nak bagi hint pada suami, fahamlah situasi aku. Bagaimana untuk dapat orang kata persefahaman tu dalam cara masing-masing? Okey, seperti apa yang kita dengar tadi, komunikasi itu sangat penting. Kalau komunikasi itu tidak berkesan, kadang-kadang isteri suka pendam. Suami memang tak tahu. Itulah bezanya psikologi wanita dan lelaki. Jadi amat penting untuk kita zahirkan perasaan, beritahu. Kalau kita simpan, memang mereka tak tahu. Jadi saya rasa apa yang Sheila laksana tu kan memang sangat hebat. Dan juga jangan lupa tentang pengurusan kewangan itu sangat penting. Kalau dalam kita hendak mendirikan rumah tangga, especially pasangan baru ya, selain daripada pergi kursus kahwin, pengurusan kewangan itu sangat penting. Peranan suami, peranan isteri, berkasih sayang dan juga orang kata saling faham memahami itu sangat penting ya. Okey, kata kuncinya hari ini adalah saling faham memahami, komunikasi kan. Seringkali kita dengar yang komunikasi sangat-sangat penting dan itulah yang anda berdua telah kongsikan. Saya rasa tidak salah kalau nak tanggung suami, tapi masing-masing harus tahu peranan dan ini Basiah Nordin yang juga boleh kita jadikan sedikit rumusan di mana tiada istilah menanggung biawak hidup. Kalau suami sama-sama keluar cari rezeki, saling ada tanggungjawab seperti isteri dihargai. Okey, baik. Di penghujung ini kami nak dengarkan juga sedikit nasihat atau pesanan Lan dan juga isteri kepada kesemua penonton di luar sana. Lan, silakan. Okey.
Nak bagi kata-kata saya, semoga pasangan suami isteri di luar sana laksanakan tanggungjawab masing-masing dengan sempurna. Betulkan komunikasi jika ada sesuatu yang di luar kita punya pengurusan mungkin, dan harapkan yang terbaiklah dunia akhirat kedua-duanya, insyaAllah. Amin. Fil jannah. Okey, Sheila. Okay, kalau saya raikan perkahwinan, masalah tu jangan share dengan siapa-siapa. Raikan perkahwinan, persefahaman, berbincang, jangan share masalah dengan orang. Sesiapa sahaja. Wak Ima dengan orang tua pun kalau boleh simpan masalah, sebab bila kita bercerita menambah beban dan pemikiran diorang. Jadi kalau macam saya lebih suka berbincang berdua. Nak gaduh, tak nak gaduh, tak nak tidur sebantar, tak nak satu selimut, kita berdua. Keluar bilik, kita normal. Isteri misali ni. Okey, kalau dah dapat anda di rumah yang sedang menonton sekarang ni, kalau anda memang saling faham, memahami, bagus, teruskan dengan momentum itu. Tetapi kalau ada yang mungkin ada masalah sedikit seperti yang Lan katakan, betulkan cara komunikasi anda. Dan paling-paling penting untuk betul-betul faham pasangan anda. Baik buruk, itu adalah pasangan anda untuk harmonikan rumah tangga anda. Baik, kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Asmawati Muhammad Nur bersama kita hari ini, Lan dan juga Sheila, atas perkongsian yang saya kira sangat memberi manfaat dan juga boleh buka juga orang kata mata pasangan suami isteri di luar sana. Baik, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, ada sesuatu yang sangat menarik lah selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih terus lagi setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dalam segmen tajaan hari ini, saya cukup berbesar hati kerana kita bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku jurucakap Jamu Cerita. Apa khabar, Atira? Khabar baik. Apa khabar, Fatih? Baik, Alhamdulillah. Sentiasa cantik. Naik seri mukanya. Okey, hari ini apa yang nak dikongsikan dengan penonton di rumah? Okey, terima kasih banyak, Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Salam Jumaat atau ucapkan. Okey, sebenarnya Fatin hari ini ada buatkan produk yang kalau anda di rumah nak tahu merupakan produk yang cukup lari di pasaran, dan sebenarnya Atira sendiri pun tak sabar nak gunakan. Ini adalah produk yang banyak sangat DM tanya bila nak ada stok, bila nak dapat, bila boleh dapatkan lagi set bersalin tradisi Jamu Cerita ni, sebab ini adalah produk yang ramai yang suka, terutama bakal-bakal ibu. Sebab dengan harga RM169.90 ada 8 produk lengkap untuk anda amalkan sepanjang proses berpantang. Siapa tak nak? Dan bila bercakap tentang proses berpantang, anda tahu bukan semua orang mampu nak hire bidan. Jadi ada yang memilih untuk berpantang sendiri, sama ada mak jaga ataupun suami jaga. Jadi apa yang bagus tentang set bersalin tradisi ni, mesra pengguna, harga mampu milik, dan kalau anda nak tahu, ini adalah produk yang anda boleh amalkan sepanjang proses berpantang. Kita tahu 9 bulan ni, Fatin, bukan tempoh yang singkat. Macam-macam jadi dekat tubuh, banyak melibatkan dalaman kita, hormon, perubahan fizikal. Lagi-lagi kita tahu waktu berpantang ni waktu nak baik pulih dalaman setelah lalui proses mengandung, bersalin dan pantang inilah kita nak jaga balik badan kita semula setelah lalui proses sedemikian. Jadi apa yang bagus tentang set bersalin tradisi ni sebenarnya, kalau anda nak tahu, selain harganya paling murah di pasaran, lengkap dengan 8 produk, kita formulasikan dengan menggunakan orang kata apa, konsep tradisional versi moden. Sebab kita tahu kadang-kadang kalau bercakap tentang wanita berpantang kena makan jamu, sekarang mana ada orang nak telan benda yang pahit, benda-benda yang bau. Sebab kita tahu kalau berpantang dulu mak kita memang akan rebus akar kayu, rebus daun-daun untuk kita minum untuk dalaman, tapi tak lalu nak telan. Jadi kita formulasikan jus tradisi wanita, jus jamu moden, lengkap dengan formulasi parti herba bermutu daripada kacip Fatimah, manja kani, akar serapat dan kunyit yang kebaikannya sesuai untuk rawat dalaman wanita sewaktu berpantang. Dan bukan itu saja, kalau bercakap tentang berpantang, wanita yang pernah melahirkan pasti tahu bahagian intim adalah bahagian yang paling kita perlu titik beratkan. Jadi kita sediakan juga rendaman herba manja kani. Setengah orang menggunakan wap-wap untuk bertangga dan sebagainya, tapi istimewa tentang rendaman herba manja kani, anda juga boleh rebus dan juga jadi air cebukan untuk bersihkan kita punya bahagian intim. Sebab kita tahu pada waktu inilah bahagian intim kita perlu jaga lagi ekstra, orang cakap, sebab proses pembersihan sedang berlaku, proses baik pulih sedang berlaku. Jadi rendaman herba manja kani ini ada formulasi daripada manja kani dan kunyit yang mempunyai banyak kebaikan untuk orang kata apa, dalaman kita. Jadi kalau nak ikutkan, banyak tak nak cerita tentang produk ni, 8 produk dalam dia. Dan apa yang bagusnya, set bersalin tradisi ni lengkap dengan herba daripada param, tapal dan pilis. Dan kalau anda nak tahu, kita juga menyediakan sabun nyaman. Sabun nyaman ni daripada herba param. Kadang-kadang kita tahu wanita yang mengandung ataupun yang mana berpantang pasti akan ada masalah sewaktu mengandung, perubahan kulit
kulit yang sangat ketara, terutama stretch mark, kadang-kadang tu tiba-tiba ada leher kehitaman, bahagian dada kehitaman, perut hitam, celah pelipat hitam dan sebagainya. Jadi sabun nyaman ni akan bantu untuk singkirkan sel-sel kulit mati tadi, bantu pudarkan semua yang mana gelap-gelap tadi, bantu kembalikan warna kulit asal sebenarnya. Dan sebenarnya dalam juga ada Tunku Ready Made, kamera boleh fokus. Tunku Ready Made ni senang, anda hanya kukus sahaja kemudian boleh buat tuam dekat perut dah. Sangat senang, suami saya sangat mudah. Dan apa yang bagus tentang set bersalin tradisi ni, sebenarnya boleh dijual secara berasingan. Set misal kata dalam set dah habis, terjual juga secara berasingan, anda boleh dapatkan di Jombai. Dan seterusnya, apa yang lagi penting, kita dah bercakap tentang set bersalin, yang lagi penting pastinya bengkung. Bila bercakap tentang berpantang, bengkung ni sangat penting sebab orang yang mengandung pasti tahu bagaimana perubahan fizikal sangat berubah mendadak, terutama di bahagian pinggang. Jadi sebab tu hari ini saya bawakan satu model untuk anda tunjuk demo pemakaian bengkung dan kenapa Jamu Jelita masih kekalkan konsep ikatan zigzag, sebab kalau anda perhatikan konsep ikatan zigzag dia lebih grip di pinggang. Dia menyebabkan pinggang lebih grip. Jadi ini adalah salah satu proses yang mana ia akan bantu untuk kita dapatkan balik bentuk badan asal. Ialah kalau dulu masa mengandung, tiba-tiba perubahan fizikal daripada S dah jadi L, kita pasti nak dapatkan S semula. Jadi dengan kain belacu yang sangat tebal, seresa, serat peluh, dengan ikatan zigzag ini pasti akan bantu anda untuk dapatkan bentuk pinggang idaman semula. Malah anda boleh pakai bersama bam hangat. Dalam ni kita sediakan bam hangat. Pakai bam hangat dulu, baru pakai bengkung, baru orang kata apa kesan berganda. Bam hangat ni ada juga herba daripada tapel yang akan bantu untuk melancarkan dalaman, bantu untuk orang kata apa, menaikkan semula, orang kata apa, menegangkan kulit perut asal supaya tidak ada kulit perut yang menglebar dan sebagainya. Dan sebenarnya ini adalah kebaikan anda pakai set bersalin tradisi bersama bengkung ni. Yang tadi kalau nak tahu sangat murah Fatin. Ya, berapa tu Atira? Bengkung berharga RM42 sahaja. Set bersalin berharga RM169 boleh dapatkan secara berasingan. Cuma peralatan dia ataupun bahan-bahan lain telah terdapat dalam set ni. Sebab tu saya cakap sangat mudah, sangat murah. Sekarang diskaun RM27. Harga asal RM42. Istimewa untuk penonton wanita hari ini, RM27 saja bengkung tradisi. Dan apa yang saya share kepada anda, boleh juga amalkan bersama Kopi Perawan. Kadang-kadang wanita berpantang, kita melalui proses baru nak belajar jadi ibu buat anak pertama, pasti malam-malam tu kadang lesu dan sebagainya, penat. Jadi anda boleh jadikan Kopi Perawan sebagai minuman harian untuk bantu berikan tenaga dan stamina supaya tidak mudah lesu. Dan bagusnya Kopi Perawan, kita turut menyediakan bahan daripada pinang, ada bahan daripada manjakani yang mempunyai banyak kebaikan untuk wanita berpantang. Jadi secara ringkasnya, anda yang nak dapatkan produk set bersalin tradisi dengan harga murah, bengkung tradisi dengan harga murah dan juga Kopi Perawan dengan harga murah, jangan lupa dapatkan dengan pembelian di www.jombai.my ataupun di shopee.com.my/jamujelita.my. Secara ringkasnya, set bersalin tradisi, set berpantang yang serba lengkap, harga mampu milik, ada 8 produk, mesra pengguna boleh berpantang sendiri di rumah dan melengkapi sepanjang proses berpantang anda. Bengkung tradisi, bengkung yang masih kekalkan ciri-ciri tradisional versi moden, ada ikatan zigzag, bantu dapatkan pinggang lebih grip, pinggang lebih cantik. Dan Kopi Perawan berharga RM29 dan kesemua ini istimewa untuk anda, dapat dapatkan di kedai jamu, kios kecantikan dan belian secara online. Itu dia lengkap perkongsian untuk ibu-ibu yang bakal bergelar ibu di luar sana. Baik, terima kasih banyak-banyak Atira atas perkongsiannya. Okey, baik penonton, sebelum kita nak bergabung bersama Sugi, kita nak saksikan kompilasi TikTok yang disediakan. Jom kita saksikan. Okey. Comel. 1, 2, 3. Aku yang dah hembus, kenapa? Nampaknya kita dah ada. Kuturuti, ku mati aman. Kuturuti, ku mati baik. Begitulah nasib cintaku. Stay in your own lane 'cause I'm about to swerve. When we pull up, you know it's a shutdown. Campanelli, go munjam, go shut down. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. It's black and it's pink once the sun down. When we pull up, you know it's a shutdown. Campanelli, go munjam, go shut down.
itu dia. Hari Jumaat ini adakan keceriaan. Kompilasi TikTok itu cukup memberi kita semangat kan. Mungkin boleh lakukan juga cuti hujung minggu ni, cuti panjang kan, sempena dipawali nanti tu buat bersama seisi keluarga anda. Baik, kami dah janjikan tadi yang mana kita nak bawakan segmen DIY hari ini dan kita bersama dengan Puan Sheila Iskandar daripada Scrap Malaysia. Betul. Hai Puan Sheila, ni yang sangat menarik tadi saya sebutkan tadi. Wow, okey. Hari ini kita nak buat demo craft menggunakan clay. Ya, tanah liat, bahasakan tanah liat kan. Okay, so hari ini inilah contoh-contoh yang boleh kita buat daripada tanah liat ni. Okey, sebelum itu clay ini adakah sama jenis-jenis clay yang di pasaran ataupun ada tak sama. Macam kat pasaran tu dia banyak tekstur dia. Macam yang ni dia macam khas untuk buat macam benda-benda macam dah macam kimchi. Macam dia sama. Yang ini air dry clay. Air dry clay. Clay ada banyak-banyak jenis, ada banyak jenis dekat pasaran. So yang ni yang senang je. Ini tempatan punya. Okey, senang untuk didapatkan. Hari ini Puan Sheila nak tunjukkan demo buat apa ya. Jangan cakap buat saya. Ini tak boleh simple je. Tapi yang simple pun hari tu rakan saya Fatin dan Faria Mak buat sesuatu. Okey, benda yang lepas jangan kenang. Okey, baik, teruskan Puan Sheila. So ini kan kita tak nak guna macam rumit sangat. Kita just guna apa yang ada kat klinik kita. So hari ni kan kita guna yang senang je, cepat je kan untuk aktiviti kat rumah. Okey. Clay ni kita just ambil sebagai kalau saya nak cuba boleh tak? Boleh, memang sila. Kita nak rasa juga. Hari ni kan kita apa je yang ada dekat rumah, tak payah nak pening kepala kan. Just banyak mana je. Hari ni kita buat yang cepat punya. Okey, mula kita buat bulat. Okey. Ini tekniknya apa tu namanya? Uli. Uli saja. Uli saja. Ini kita bahagikan. Puan Sheila, tapi nak tahu kan clay ni adakah dia safe untuk kanak-kanak di rumah? Sebab benda ni berasakan tepung. Okey. Bahan campur dia tepung je. So tak ada bahan kimia dah, selamat untuk kanak-kanak. Lagipun yang ni kita buat ni untuk macam bahan yang asas sangat. Basic sangat. Sangat basic lah untuk beginner seperti kami ni. Sesuai lah kan, Sheila kan? So tak payah nak adun dengan benda bahan-bahan. Macam kalau kita beli yang import punya, kita tak bahan yang diorang campur. Ini kita campur dengan, diorang ada bagi macam bahan-bahan sampingan untuk bagi clay tu jadi senang guna kan. Okey, so sekarang ni kan kita just guna apa je yang ada dekat keliling kita just buat mata dia. Okey. Kan tak lama lagi Halloween kan? Ya. Itu mata dia. Sukalah kan. Okey, Puan Sheila, saya lapar. Saya tadi sarapan tak makan banyak sangat. Nak big breakfast tu saya pisang makan. Ada baked beans. Itu dia. Dah siap dah tu. Okey, Puan Sheila nak tanya. Fatin. Boleh ke saya Betul. Boleh. Okey, kalau macam ni seninya ini berapa lama Puan Sheila ambil masa untuk menyiapkan? Kalau macam ni dia nak buat sekejap je, tapi sebenarnya air dry clay dia makan masa dalam seminggu macam tu untuk dia betul-betul kering. Untuk set macam ni lalunya kami menerima tempahan untuk hotel, restoran macam tu. Memang ambil tempahan jugalah. Maksudnya yang ini clay tetapi dia air dry. Air dry. So tak payah bakar. Saya terangkat. Boleh angkat. Jangan makan. Boleh angkat tapi jangan makan je lah. Selain daripada itu juga, boleh ke Puan Sheila terangkan juga, ini mungkin kategorinya dari segi makanan dan sebagainya, untuk Puan Sheila punya kepakaran dari awal dulu sebenarnya apa? Figura ke atau bagaimana? Sebenarnya bermula dengan bunga. Bunga macam hasil bunga kecil-kecil macam itu. Ini bermula dengan ini minat. Dari clay juga. Ini semua clay. Ini semua clay. Ya, betul. Orang dari clay. Ini kenangan kampungku. Ada satu kepercayaan. Kalau topekong lah kan. Perut dia buncit sikit. So kalau kita bahagia banyak lagi duit. Jadi kalau saya buat macam ni, dapat tak duit banyak? Cuba. Saya geram lah. Dia ada kain. Dia nak basuh kain agak ini kan. Masa kat kampung kan. Basuh kain tepi sungai. Kan? Okey, sangat-sangat kreatif. Kita sambung yang ni dalam mata saya dari tadi macam ni je. Betul. Just ambil warna hitam, cucuk je. Okey. Tapi kan untuk peringatan buat ibu bapa, walaupun ni selamat digunakan untuk kanak-kanak, tapi masih lagi kena perhatikan mereka lah. Jangan masukkan dalam mulut dan sebagainya kan. Sebab kanak-kanak kan bila dia nampak macam lembut-lembut macam ni, dia suka masuk dalam mulut. Jadi habit kan. So kita masih kena monitor juga. Betul. Okey, Puan Sheila ada buat kelas ke untuk kalau saya berminat ke, anak-anak saya berminat ke? Kami ada menyediakan kelas offline dengan online. Kalau macam yang siapa yang berminat, tak berpeluang nak datang ke studio, boleh sign up kita orang punya course, online course. Senang je kan sekarang ni. Puan Sheila, yang ni ambil masa berapa lama untuk siapkan? Yang ni, kalau betul-betul dia tak lama, dalam seminggu macam dah boleh siap. Sama lah macam segi. Sama dengan rambut Fajar. Tapi saya dah potong rambut. Apa pun Puan Sheila boleh kongsikan laman Instagram, mana tahu ada yang tengah menonton berminat untuk membeli ataupun mempelajari caranya. Boleh layan kami punya Instagram Scrap Malaysia ataupun Yenji Puchong. So lagi untuk IG lah, untuk TikTok pun ada. Kalau nak follow kita orang punya aktiviti apa semua.
Okey, kalau nak belajar lah kan, realistiknya Puan Sheila, berapa lama bagi seorang yang nak belajar basic dan kemudian nak buat big breakfast tu? Kadang-kadang macam tanya untuk diri sendiri je. Kadang-kadang benda ni tak tentu. Kadang-kadang kita ada bakat kita yang terpendam. Betul. Suddenly kan bila kita dah sentuh bakat kita tu, kita dah korek kan, dia cepat je. Ada setengah tu kita nampak kita berbakat tapi kita tak mahir, dia makan masa lama juga. Itu saya jadi bakat kami berdua hari ni macam mana? Kalau Puan lihat apa yang dihasilkan. Puan Sheila jangan jaga hati. Okey, sebenarnya saya nak buat apa tu, capsicum apa? Capsicum, lada benggala. Tapi saya tak jumpa dia punya tu. Nanti kita akan usahakan. Sugi? Saya punya adalah macam rupa pumpkin sikit. Cantik sangat awak jaga hati saya ke? Boleh bagi dekat put-put nanti. Okey, Puan Sheila, saya percaya hasil seni ni juga boleh buatkan terapi untuk kita kan, dalam kita ada masalah dan sebagainya. Kita boleh juga apa orang kata uli-uli. Betul. Apa orang kata tenang sikit. Perlu ada kesabaran juga dalam melaksanakannya. Okey, Fatin, tadi dah makan big breakfast. Terasa nak dessert sikit tu. Boleh. Pengat pisang kan? Okey, saya nak makan pengat pisang ni. Puan Sheila nak sambung ke? Sambil-sambil kami makan dan nikmati. Dah tak apa, kita samakan mereka. Okey, Fatin, saya makan pengat, awak makan ikan bakar. Ikan bakar tu sedap tu. Dan mungkin penonton pun dah lapar sekarang ni. Yang tengah masak tu boleh continue masak. Tapi jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas. Air asam. Awak ni mak malu kita. Terima kasih Puan Sheila. Okey, terima kasih. Sudah tak ada? Sudah tak ada? Terima kasih. Nanti kita pergi ke belakang. Okey, jom. Itu je kan. Wanita hari ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami sehingga di penghujung siaran ini. Kami harapkan apa sahaja perkongsian kita berkenaan dengan topik hikayat perkahwinan hari ini memberi manfaat kepada anda, memberi idea-idea dan juga kekuatan untuk anda di luar sana. Betul, Fatin. Dan pastinya lain orang, lain situasi yang dialami. Tapi ini peringatan mungkin boleh saya berikan. Kalau anda rasa anda dah dalam situasi yang memang anda tak boleh tahan, jangan benarkan diri anda dieksploitasi. Cari jalan keluar untuk kesihatan mental anda sendiri. Saya sangat-sangat percaya yang mana ilmu dan juga pengetahuan, pendedahan, berkawan dan sebagainya itu sangat penting untuk membantu kita dalam kekuatan, khususnya kaum wanita. Betul. Baik, Sugi, saya seronok hari ini kan. Kita berbincang, kita ada gelak ketawa sikit dan juga ada kreativiti juga. Betul, tadi dah menikmati pengat pisang. Tapi kalau ada kuih muih bersama dengan teh tarik satu, macam-macam best. Macam best sangatlah. Saya suka kuih. Saya suka sangat awak kuih. memang sangat suka kuih. Okey, kalau awak suka kuih, untuk penonton di luar sana yang mungkin gemarkan kuih dan muih juga, kuih muih, anda kena terus bersama dengan kami kerana esok hari Sabtu pastinya kita nak ceriakan hari anda. Kita akan bawakan topiknya adalah kuih tradisional. Okey, bagi saya satu kuih tradisional. Saya suka kuih ketayap. Tradisional kan? Kuih ketayap. Saya suka kuih bingka, saya suka badak berendam, kuih talam, saya suka macam-macam. Memang kalau kuih, saya tengok kedai kuih ataupun gerai kuih, saya jadi excited. Sebab ada macam-macam kan. Tetapi kalau orang dulu-dulu dia punya menghasilkan kuih tu dia ikut je. Kalau dia tengok macam badak berendam, sebab dia macam rupa badak dan berendam, dia ikut je kan antara nama-nama itu yang sebenarnya bagi lagi sedap. Ada satu lagi kuih yang saya suka, kuih Lopez. Wow, betul, itu memang saya suka. Dia makan dengan gula merah. Gula merah tu. Betul. Sedapnya. Kalau anda pandai buat mungkin boleh hantarkan. Tak boleh cakap terus ni. Okey, harapnya anda terus bersama dengan kami, kongsikan juga antara kuih-kuih kegemaran anda ataupun kuih-kuih istimewa zaman-zaman nenek-nenek kita dulu kan. Bawakan di Facebook kami, kita panjangkan esok bersama saya dan juga Fiza Sabjah. Kalau nak hantarkan sebakul ataupun sekotak kuih pun boleh je. Baik, terima kasih. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puja